Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Budin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni saya diberikan satu video daripada Ustaz Wan Hizam, ataupun lebih tepat adalah Wan Hizam. Dia ni tak ada ustaz pun, tak ada background pengajian pun. Walaupun kita duk tengok dia duk mengajak sana mengajak sini, background pengajian pun tak ada. Tapi dia berikan satu dakwaan yang cukup berbahaya berkaitan tentang ilmu laduni. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Tuan-tuan nak tengok macam mana tuan-tuan tengok Tuan-tuan berasa tak puas hati, tuan-tuan tanya. Saya akan abang. Jangan duk merepek abang lain. Tanya abang Tuhan ni. Saya akan abang tuan-tuan satu-satu. Sebab saya tak belajar. Ni laduni. Ni benda laduni. Ladun. Dia main terus. Saya tak belajar dengan siapa-siapa buat ni. Dia main terus. Dia buka. Dia sumbat masuk. Dia bagi saya faham. Saya tak belajar dengan siapa buat ni. Sebab Tuhan kata, aku yang menjadi mursyid. Tak ada siapa mursyid dari dunia ni. Aku yang ajar. Itu dia. Aku al-alim, al-hakim, berilmu dan bijak sana. Sebab aku boleh ajak burung tempua buat sarang tanpa akal. Burung tempua tak ada akal. Aku boleh ajak dia buat sarang. Takkan hang aku tak diajar. Aku boleh ajak penyu nak bertelur kena pergi di pantai yang ada pasir yang kering. Takkan aku tak boleh ajak hang? Tuan-tuan rasa tuan-tuan belajar dari guru ke dari Tuhan? Alhamdulillah, kita telah tengok video berkenaan sama-sama tadi, dan kita dapati bahawa Ustaz Wan Hizam mendakwa bahawa diri dia dapat laduni. Dia tak mengaji dengan siapa-siapa, Allah yang bagi dekat dia. Saya tak nak ulas panjang berkaitan tentang isu ni. Jom kita dengar ulasan daripada Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Ladunna sebab dia sebut ladunna tu ambil perkataan laduni. Lah ada siapa puak-puak hak duk sebut depa dapat ilmu laduni. Wan Hizam betul. Jadilah trend budak-budak muda ni seronok duk pergi ilmu laduni. Sebahagian tu mayang apa pun tak tahu punca duk laduni. Batu ladung dia tahu. Bagaimana dia pun sebut perkataan laduni ni? Laduni ni asal cerita Nabi Musa alaihissalam dengan Yusha' bin Nun. Surah Kahfi Yang mana dia pergi cari siapa? Khidir. Yang tu yang kita baca dalam surah apa? Suratul Kahf. Hari Jumaat baca surah Kahf. Nabi Musa cari dan dijumpa fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Tu laduni. Fawajada 'abdan min ibadina. Mereka berdua mendapati seorang hamba di kalangan hamba-hamba kami. Khadir. Siapa yang dapati tu? Musa dan Yusha' bin Nun yang kemudian jadi nabi juga. Yusha' bin Nun tu. Apa dia hamba ni? Allah kata atainahu rahmatan min indina. Kami beri kepadanya rahmat daripada sisi kami. Siapa ni? Khidir. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan kami ajarnya dari sisi kami ilmu. Tu dia panggil ilmu laduni. Maka dapatlah kat orang ni, apa dia tak mengaji, dia boleh ilmu laduni. Ada satu penceramah tu, mana penceramah utara mana saya tengok, dia kata dia dapat ilmu laduni. Dia kata Wan Hizam semua tentang ketuhanan ni dia dapat ilmu laduni. Jadi dia hurai konsep-konsep ketuhanan mengikut akal dia. Dia rasa dia lebih kurang macam Nabi Khidir ni lah. Tuan-tuan, sebelum itu tasawuf. Walaupun perkataan sufi ni agak ada perbincangan yang kontroversi tentangnya, daripada mana asal perkataannya, tapi tak ada masalah lah. Ahli-ahli ilmu kata la musyahata fi istilah, tak ada perbalahan dalam istilah. Kalau sufi dengan apa sekali akar bahasanya, dengan maksud tazkiyatun nafs, tujuannya membersihkan diri, accepted, satu ilmu yang kita terima. Dan perkataan tasawuf telah digunakan dalam buku-buku sarjana Islam sejak dahulu. Dibincang Ibn Taimiyah rahimahullah juga guna perkataan sufi. Al-Imam Ibn Qayyim juga menggunakan perkataan itu. Bukan isu perkataan itu. Tak payahlah kita nak berbalah dia dengan makna yang buruk. Yang menjadi isu, apa yang awak maksudkan dengannya. Dulu perkataan itu merujuk kepada golongan zuhad, golongan ahli-ahli zuhud, yang mana mereka itu membersihkan diri, tak mau dunia, membersihkan diri. Kalangan mereka tu terbabas. Di kalangan mereka ada golongan zuhad yang memang Imam Ahmad ada tulis kitab zuhud, kitab zuhud.
Zuhud yang sebenar, yang membersihkan diri daripada kecintaan dunia. Tapi ada golongan yang melampau dalam hal itu. Mereka sampai berlebih-lebihan. Tapi mari kemudian dia bukan tasawuf dalam arti kata membersihkan diri, dia panggil tasawuf falsafi. Tujuan dia falsafah. Hang faham ni, makam ni hang tahu makam apa? Dia bukan nak cerita nak pergi mengaji hadis, baca Quran, semayang, qiyamul lail, bersihkan diri, ikhlas. Dia tak jumpa orang tu duk cerita makam, jalan atas hayang, nampak apa yang ada dalam dada orang, tengok langit nampak apa, sagi ilham mai ilmu laduni ni pokok ni. Yang ni yang banyak ah. Yang ni yang banyak. Jadi mai budak-budak muda ni dia jadi syok. Hui, ada ilmu lain ni. Nampak pelik kan. Sedangkan itu bukan tujuan tasawuf itu. Jadi kumpulan ni bila kita masuk, dia duk cerita makam, hantau syekh aku. Kalau dia tengok orang, dia boleh tahu, dia tembus pandangan. Kasyaf. Boleh tahu isi hati. Tersingkap hijab. Pergi beli barang, tokek barang tak nampak. Buat balik macam tu ya. Boleh berjalan atas hayang. Dia main yang tu cerita wali. Dan dia main satu bentuk untuk membesarkan diri dia. Bila dia bukan nak cerita tentang sunnah Nabi, tentang apa amalan Nabi, dia duk cerita main. Guru dia lebih kurang macam ni, saya pun lebih kurang mimpi dan nampak Nabi. Nabi main dalam majlis dia dapat macam ni, berlaku kejadian pelik-pelik kat dia. Tujuan dia supaya anak murid dia glorifykan dia, besarkan dia, takdiskan dia. Maka semua pakai cium tangan, beli ayak dia jual, bagi kat dia. Itu tujuannya. Maka pengikut di Afrika miskin, kuih kering, pengikut sufi tarekat, guru kaya, kerusi emas. Di Syria sama. Sebab tu orang hatta di kalangan ulama-ulama Syria macam Syekh Sa'im Ramadan Al-Buti rahimahullah, dia sendiri mengkritik, dia tunjuk padaku siapa guru mursyid yang ada pada zaman ni. Al-Buti rahimahullah. Yang ada hanyalah orang yang membesarkan diri mereka, membahaskan benda-benda falsafi macam ni. Balik kepada Khidir. Siapa Khidir ni? Samakah Khidir dengan hak duk pi mengaku ni? Ada buat macam-macam ni, duk pi mengaku kata dapat ilmu laduni ni? Tak sama. Nabi Khidir alaihi salam, dia nabi pada sisi yang rajih di sisi ulama. Habis tu Nabi Musa alaihi salam, dia nabi rasul kepada Bani Israel. Dan Khidir tak termasuk di bawah dia. Dia kata, anta Musa min Bani Israel. Adakah engkau Musa di kalangan daripada Bani Israel? Maksud dia Musa daripada Bani Israel, Khidir daripada lain. Allah kata, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina. Kami beri kepadanya rahmat di sisi kami. Pada rahmat tu apa maksud? Nabi itu, kenabian tu lah. Buktinya apa? Buktinya dalam surah lain Allah kata, wa qalu laula nuzzila hadzal qur'ani ala rajulin minal qaryataini azim. Mereka menyatakan, kenapa Quran ni tak diturunkan pada satu tokoh besar daripada salah satu daripada kota, iaitu sama ada Mekah ataupun Taif, seperti Al-Walid bin Mughirah. Orang Quraisy kata, apa turun pada Muhammad? Takkanlah tokoh-tokoh yang lain. Mereka petikai Tuhan. Allah kata, ahum yaksimuna rahmata rabbik. Adakah mereka itu yang membahagi-bahagikan rahmat Tuhanmu? Rahmat tu maksud apa? Kenabian tu. Apa? Hampa kan nak bahagikan kenabian? Di sini adalah kenabian. Nabi SAW kata apa? Kana an-nabi yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'istu ila an-nasi 'ammah, dalam hadis Bukhari. Dulu Nabi dihantar pada kaumnya sahaja, satu kaum. Aku dihantar untuk semua. Kalau ada satu orang main-main, dia kata syariat yang hampa amal ni kat aku tak kena, sebab aku ni maqam lain. Makrifat ke apa ni? Hampa orang syariat, aku orang hakikat. Hampa ilmu kulit aku ilmu isi. Ni main yang gila-gila ni. Gila-gila tu ya. Jadi apa yang kedudukan hampa dengan aku ni macam Musa dengan Khidir. Musa nampak yang zahir, Khidir nampak yang batin. Jadi hampa semayang lah. Yang ni ilmu syariat. Aku makam hakikat. Duduk sentiasa dalam ibadat dah. Dah tak perlu dah benda ni. Dah mencapai Tuhan. Yang benda berlaku tu masalah ni. Kena dua budak-budak ada hak seronok dengan falsafah kan. Macam kata filem Ibrahim, falsafah. Kena hak kaki balok semayang. Yang ni yang kita cari. Yang ni cukup bagus. Ini versi ni bagus. Sebab kita
sebab itu kata Al-Izz, Syekh Al-Izz Abdul Salam Ibn Al-Izz Al-Hanafi syarah kepada akidah Tahawiyah, dia kata Ibn Ais Al-Hanafi siapa yang melakukan ini ialah mulhid, keluar pada agama, dia kata ini kerana dia menafikan syariat Muhammad, merangkumi diri dia, seolah-olah Nabi Muhammad dihantar, dia tak termasuk. Nabi Muhammad tak diutuskan untuk dia kerana dia ada syariat yang lain. Hatta kalau Isa itu hidup, Isa kena ikut padu Nabi Muhammad pada zaman dia. Padu, Macam mana padu, tiba-tiba dia tak ikut Nabi Muhammad? Kata Syekh saya Salah Abdul Fattah Khalidi, Jordan. bahas sebenarnya, dia kata ini adalah satu kesesatan, kebatilan. Kalau macam tu semua orang boleh dakwah. Ustaz hak kata dia apa? Ilmu laduni. Ni saya ni bukan ada saya mengaji mana-mana. Ilmu ni dia mai, ilmu laduni. Oi, kacau macam tu. Wan Hizam sebut macam tu. Gila betul Wan Hizam. Mari Tok Syami pula, dia pun kata saya pun laduni. Jika semua orang mendakwa dia mendapat ilmu terus daripada Tuhan tanpa memerlukan syariat, maka rosaklah agama. Tak perlu agama Nabi Muhammad, tak perlu datang. Benar. Okey, kita dah tengok tadi kenyataan daripada Dr. Muhammad Asrul Zainal Abidin yang padu pada saya berkaitan tentang isu ni. Dan setahu saya pihak kerajaan negeri Perlis daripada Jabatan Mufti negeri Perlis juga, mereka tidak berdiam tentang isu-isu seperti ini. Bahkan beberapa tahun lepas telah dikeluarkan satu fatwa berkaitan tentang isu Wan Hizam. Fatwa itu pada tahun 2020, 25 hingga 26 Februari tahun 2020 dan telah dibuat tentang isu fatwa ajaran batiniah. Anda boleh rujuk kenyataan ini dekat dalam website utama Jabatan Mufti Negeri Perlis. Kemudian disebut pada penghujung, maka individu-individu yang terlibat dengan ajaran batiniah seperti Encik Wan Hizam bin Abdullah, Encik Ismail Arifin Lepat dan seumpama mereka merupakan pembawa ajaran sesat yang mesti dijauhi dan disekat. Jika ajaran batiniah itu diterima, maka tidak ada lagi perbezaan antara tauhid dan syirik. Syariat akan terbatal. Al-Quran akan ditafsir mengikut kehendak sendiri tanpa panduan ilmu dan segala ajaran Islam akan dipersenda atas andaian kerohanian. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Saya nak ajak anda juga untuk membeli buku-buku saya, buku terbitan saya, buku tulisan dan terjemahan saya yang saya letakkan link dekat bahagian description dan juga bahagian komen. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.